kita semua sudah tidak sabar untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ingat, gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, kala ibadah di GKI Kanaan dibuka kembali di gedung gereja, untuk sementara ini, ibadah hanya diperuntukkan bagi yang pertama, jemaat yang telah berusia antara 16 sampai 60 tahun. Yang kedua, jemaat yang sehat dan tidak sedang sakit seperti demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki penyakit bawaan yang mudah tertular COVID-19. Yang keempat, jika ada jemaat yang baru tiba dari daerah dengan penularan tinggi atau red zone, diharapkan tidak mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan terlebih dahulu, sebelum saudara melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Yang kelima, jika ada jemaat yang telah ikut kebaktian di gereja di gedung GKI Kanaan dan kemudian tertular COVID-19, mohon dapat segera memberitahukan kepada kami, yakni ke Penatua Sudirman, agar kami dapat melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya kami lakukan. Jika situasinya kondusif dan kondisinya memungkinkan, maka Majelis Jemaat berencana akan menyelenggarakan ibadah di gedung gereja GKI Kanaan pada tanggal 9 Agustus 2020. Informasi perkembangan berikutnya dan prosedur untuk mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan akan kami update perkembangannya melalui grup WA GKI Kanaan. Mari kita terus memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GKI Kanaan dan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam kondisi yang baik. Pemerintah telah melonggarkan masa PSBB dan perlahan-lahan kita semua masuk dalam kehidupan new normal. Gereja terus mengingatkan kepada saudara semua untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tetaplah terus mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan, berolahraga, pakai masker, physical distancing, sebisa mungkin untuk stay at home dan menghindari kerumunan banyak orang. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha, semoga pandemik virus corona ini segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemik wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama, meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah online hari ini. Hal yang pertama, pada hari ini, kebaktian Minggu Klasis Priangan secara online akan diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Kanaan. Pelayanan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Andi dengan tema Bersiap Menabur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian minggu kita hari ini. Hal yang kedua, saya mau menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama ayat hafalan kita minggu lalu. Dari Mazmur 121 ayat 1 dan yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita membacakan bersama ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita renungkan nats Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bacakan bersama dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita berdoa bagi kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa juga bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami hari ini. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada hal di dunia ini yang mampu menopang kita untuk hidup selain hanya karena kasih Allah. 在这世上，除了上帝的爱，没有任何的事能搀扶我们维持生命。 Kasih dan kesetiaan Allah tidak perlu diragukan, dapat kita lihat dalam berabad-abad dunia dan bahkan dalam setiap hitungan detik hidup kita. 上帝的慈爱与信实是毫无疑问的，从历代甚至我们生命每一秒钟都能看到的。 Itulah sebabnya mari kita sama-sama memuji Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang kasihnya kepada kita tidak dapat dilukiskan, tidak dapat terduga dan tidak mungkin dituliskan. 因此，让我们来赞美圣父、圣子、圣灵上帝，他的爱非能形容，不能测度，无法写尽。 Kita angkat pujian bersama kasih Allah. 我们唱诗赞美我们的神，上帝的爱。 Amat besar yang tak dapat kulukiskan,
lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski adalah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. 世世常三，变幻无敌，君王地位，转眼即逝。世人如今世界真神，他日亦难不散求是。但神之爱永存不变，伟大无限无量，向人所献救赎恩典，圣徒天使颂扬。神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远坚定，永远不变，天使圣徒颂扬。Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai nama, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nas pembukaan kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 23 yang berbunyi, "Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." 今天是理经文摘自马太福音13章23节。上帝的话这么说：撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结实，有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Sungguh indah apa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. 上帝赐给我们的应许如此美好。 Ketika kita memiliki hati seperti tanah yang baik, firman Tuhan pasti berbuah dalam hidup kita. 当我们有一颗好比好地一般的心，上帝的话必在我们生命中结实。 Rindukah kita memiliki hati yang demikian? 我们是否渴慕有一颗这样的心呢？
Mari kita naikkan pujian dari PKJ 226 sebagai harapan kita di hadapan Tuhan untuk memiliki hati yang menerima firman Tuhan. 我们唱诗226首，成为我们在神面前的盼望，拥有一颗心，能领受神的话。 Selalu ditabur di tanah yang baik. Di semak berduri terhimpit tubuhnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Perlu kita akui di hadapan Tuhan, sesungguhnya hati kita tidak selalu seperti tanah yang baik. 我们必须在神面前认罪，我们的心不常像好土一样。 Terkadang hati kita keras seperti batu. 有时候我们的心像石头一样刚硬。 Terkadang ketika pencobaan datang, firman itu tidak kita dengarkan. 有时当试探来到时，我们不听从神的话。 Atau ketika kita berada dalam keadaan baik, kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. 或者当我们处在舒适的环境时，我们觉得不需要上帝。 Itulah sebabnya pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan kita. 因此，让我们一起借着这个机会来到主的跟前认罪。
Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami yang seringkali Tuhan menyakiti Engkau. Ampuni Tuhan untuk setiap hal-hal yang tidak kami lakukan, yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika berapa banyak firman yang sudah kami dengar, tapi tidak kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan kami dan melayakkan kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengampuni setiap dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita akan menerima berita anugerah. Jemaat saya undang untuk berdiri. 会众请站立，我们要领受上帝的恩典信息。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 凡你来到主跟前认罪的人，请听上帝的话。耶利米书33章第8节：我要除尽他们一切罪，就是向我所犯的罪，又要赦免他们一切罪，就是干犯我、违背我的罪。这是上帝的恩典信息。感谢上帝。Sebagai respon dari berita anugerah yang kita sudah dengarkan, mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. 回应神的恩典信息，让我们预备心领受神的话。 Kita naikkan pujian Jaminan Mulia. 我们唱诗赞美主有福的切记。 Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 万千的顺服，快乐无比，天堂的荣耀现在我心里。愿世代兴起，由天而来，报民族怜悯，诉说主爱。 兴起我的诗歌，赞美我主，昼夜唱和。这是我兴起我的诗歌，赞美我主，昼夜唱和。Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus.
Mari kita masuk ke dalam doa pembacaan firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan, biarlah Tuhan memimpin kami. Dan kami berdua Tuhan pakai menjadi alat yang menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Kami serahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-13. 我们一起来打开圣经马太福音第13章。 Hari ini bacaan leksioneri, bacaan Injil diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 今天的福音经文记载马太福音第13章第1到第9节， dan disambung dengan ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. 然后18到23节。 Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Disambung dengan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekuatan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 这是上帝的福音，凡听了并存在心里的人，并遵守的，这人变为有福。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau pada hari Minggu Bapak Ibu datang ke gereja, lalu Bapak Ibu masuk ke ruang ibadah, duduk dan mengambil buletin gereja, warta gereja, menunggu ibadah dimulai. 当主日时候，你来到圣殿来崇拜神的时候，你坐在座位上，然后
你领取会刊。 Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika membuka buletin itu untuk mencari informasi mengenai kebaktian pada pagi hari itu? 当你打开会刊的时候，你要寻找一些什么信息呢？ Apa yang ingin Bapak Ibu tahu? 你想知道哪一些资料呢？ Apa? 什么呢？ Warta jemaat, 就是周信、 kegiatan gereja, 教会的活动， tema khotbah, 然后是讲道的题目， atau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang khotbah pada hari ini? 或者你想了解今天是谁讲道呢？ Biasanya kita ingin tahu siapa yang khotbah kalau kita belum tahu. 通常呢，我们会选择我们去寻找一种信息，是谁今天是谁讲道。 Lalu ketika kita buka dan ternyata hamba Tuhan A, hamba Tuhan favorit kita, kita menjadi senang dan bersemangat. 然后，当我们知道今天讲道的牧师是我所喜爱的，我们感觉到非常的兴奋，非常的有活力。 Tetapi kalau hamba Tuhan yang B yang kita merasa gimana ya, kita akan berkata, waduh nanti ini pasti akan berat dan ngantuk khotbahnya. 那然后你如果看到讲道的牧师是感觉到说，等一下我会感觉到会很无聊，可能会打瞌睡。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika membaca perumpamaan tentang penabur, muncul pertanyaan di dalam pikiran saya. 弟兄姐妹们，当我读这个撒种比喻的时候，在我脑海中出现了一个想法。 Di dalam sebuah pelayanan pemberitaan firman Tuhan, 在讲道的时候， saudaraku, manakah yang lebih penting? Kualitas khotbah sang pengkhotbah ataukah sikap jemaat yang mendengarkan khotbah? 哪一个比较重要呢？是讲道的资料，或者听到人的态度。 Khotbahnya yang bagus, yang berbobot, yang menarik. 它有深度，而且很吸引人的道。 Ataukah sikap jemaat yang baik, yang siap, yang mendengar firman Tuhan? 或者听到的会众的态度与预备的心， Yang mana saudara? 哪一个为重要呢？ Saudara mungkin berkata dua-duanya Pak 可 Pendeta. 能你的回答是两个都很重要。 Saya setuju dua-duanya. 我非常的同意。 Tetapi saya mau mengatakan saudara, seringkali kita memperhatikan adalah pengkhotbahnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana sikap kita mendengarkan khotbah tersebut. 可是我们通常的思想说，我们只注重的是谁讲道，并不是注重听道者的态度。 Saudara, bagian ini penting sekali untuk kita perhatikan. 就姐妹们，这一段对我们来说是非常重要，我们必须关注的。 Seorang pelawak, lawakannya lucu atau tidak, saudara, semata-mata tidak bergantung pada kualitas lawakannya. 一个搞笑的人，他的笑话好不好笑，并不只单单在于他讲的那个笑话。 Tetapi bergantung kepada bagaimanakah sikap audiensnya. 可是在于呢，听他讲笑话的那一些人， Bagaimanakah tipe audiensnya. 那听他讲笑话的这些人的状况是如何？ Apakah pendengarnya seorang yang mempunyai rasa humor yang tinggi? 听众呢，是不是很有那个幽默的人？ Ataukah pendengarnya itu seorang yang sangat serius, bahkan cenderung orangnya murung? 或者听的人是很严肃，而且常常情绪不稳定的人。 Saudara, lawakannya itu akan sulit membuat pendengarnya tertawa kalau pendengarnya itu tidak siap untuk tertawa, untuk dihibur. 如果听众呢没有预备心，也不愿意受安慰的人， Karena pendengarnya susah untuk tersenyum bahkan tertawa. 如果听众呢是一个很难笑、很不愿意笑的人， Saudara, ketika membaca perumpamaan tentang penabur, 当我读这个撒种比喻的时候， saudara, pendengar perumpamaan Tuhan Yesus itu, saya yakin mereka terkejut ketika akhir dari perumpamaan itu dikatakan menghasilkan hasil yang berlimpah. 我觉得当他们听到主耶稣所说的比喻
的收成的倍数的时候，他们可能会感觉到很震撼。 Tuhan Yesus katakan benih itu akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. 主耶稣说，他们的收成是30倍、60倍，甚至是100倍。 Oleh karena rata-rata benih pada waktu itu hanya menghasilkan 10 kali lipat. 因此，当时的种子被撒出去的时候，的收成最多是10倍。 Tapi Yesus mengatakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. 可是主耶稣却说，他们能够得到30倍、60倍，甚至100倍。 Sungguh sebuah hasil yang luar biasa sekali. 真的是一个很让人震撼的一个数目。 Tetapi kalau kita melihat akan perumpamaan ini, 可是当我们详细的查看这个比喻的时候， apakah yang menentukan benih itu bisa menghasilkan berkali-kali lipat? 是什么关键让这个种子能够加倍的收成呢？ Saudara, kita melihat bahwa benih itu punya kualitas yang baik, tetapi dia sangat bergantung dengan tanah di mana benih itu ditaburkan. 我们知道这个种子的品质是非常好的，可是在于它所撒出去的土是怎么样的土呢？ Tanah itu menentukan seberapa banyak dia akan berbuah. 这个土是很关键的，它能够造成收成的倍数。 Apakah benih itu jatuh pada tanah yang berbatu, pinggir jalan, semak berduri, atau tanah yang baik? 这个种子是不是落在路旁荆棘，还是好土上？ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， di sini saya melihat bagaimana pelayanan firman Tuhan tidak hanya bergantung kepada pengkhotbah, tetapi bagaimanakah sikap daripada jemaat untuk meresponi, untuk menyikapi daripada firman Tuhan yang disampaikan itu. 这里我觉得，当上帝的话被释放出去的时候，并不单单在于讲道人，可是听到人他们的预备的心是如何。 Maka di sini Tuhan Yesus memberikan 4 macam respon terhadap pemberitaan firman 所以 Tuhan. 主耶稣呢，在这里告诉我们，当神的话被释放出去的时候，有4个的反应。 Respon yang pertama adalah benih yang jatuh di jalan. 第一的反应就是落在路旁的种子。 Saudara, ini digambarkan dengan orang yang saya mau mengatakan dengar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. 这好比一个人听了神的道，是从右耳进去，左耳出来。 Ini adalah orang yang tidak mau mendengar pemberitaan firman Tuhan. 这是一种不愿意听神的话的人。 Saudara, di dalam ibadah saudara bisa duduk, bisa dengan sopan memperhatikan pengkhotbah sedang berkhotbah. 在崇拜会的时候，你可以看得好像看起来很专心的听讲道，人家讲道。 Saudara bisa mendengarkan, tetapi sesungguhnya saudara tidak mendengarkan. 你好像在听，可是你没有听。 Telinga saudara mendengar, hati dan pikiran saudara memikirkan yang lain. 你的耳朵听，可是你的心去想别的地方。 Sesungguhnya saudara menolak untuk mendengar. 其实你正在拒绝去听， Saudara tidak mau menerima pemberitaan firman Tuhan 你 itu. 不愿意领受神的话。 Sayangnya itu di gereja, saudara. 很可惜，这发生在教会里面。 Tetapi kalau saudara sedang kebaktian online di rumah, 可是如果你在家里线上崇拜的时候， sikap benih yang jatuh di pinggir jalan, 落在路旁的种子， mungkin begitu saudara tidak mau mendengar khotbah itu, saudara ganti channel. 可能你不愿意听到的时候，你就把它换那个频道。 Mungkin saudara tinggalkan, saudara ke dapur cari makanan, makan dulu. 可能你离开座位，然后去厨房去找吃的， Atau saudara mengobrol dengan orang yang ada di rumah. 或者你跟你家的人谈话聊天。 Saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan itu 弟兄姐妹们，落在路旁的种子， tidak sempat bertumbuh, dia dimakan oleh burung dan dia hilang. 它来不及成长，然后飞鸟来把它夺去了。 Inilah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi menolak dan tidak mau menerimanya. 这是听了神的话，反而他拒绝了神的话。 Saudara, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu.
第二呢，是落在全土的那个种子。 Ini diumpamakan adalah orang yang semangat di awal, bergairah di awal, tetapi habis itu melempem. 这描写在前面他很有起劲的听神的话，可是到后来呢，他已经失去了那种活力。 Saudara, benih itu bertumbuh tetapi nggak kuat lama, lalu dia mati karena akarnya tidak berakar dengan kuat. 这个种子它有成长，可是不久以后它就被击死了。 Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan sukacita, bahkan terkadang dengan emosional sambil menangis. 这是一种听了神的话的人，他们欢喜快乐的接受，甚至呢，他很情绪化的，有时候还会哭。 Tetapi habis itu saudara, dia lupa, dia tidak lagi memelihara firman itu. 可是然后他把上帝的话忘记了。 Dia tidak merenungkan, dia tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 他没有思想，然后遵行神的话，在他的生命里头。 Dan akibatnya ketika hidupnya mengalami kesusahan, hidupnya mengalami penderitaan. 当他的生命遭遇到痛苦的时候， Dia mengalami pencobaan. 他遇到试探的时候， Dia tidak lagi mau taat kepada Tuhan. 他不再要遵守上帝的 Dia 话， mencari jalan pintas untuk menghindar daripada kesulitan dan 他要 penderitaan. 寻找别的路来逃避他的问题。 Dia tidak lagi hidup taat kepada 他 firman 不 Tuhan. 再遵守神的话。 Saudara, sikap yang ketiga adalah sikap benih yang jatuh di semak berduri. 第三就是落在经济上的态度。 Kalau saya umpamakan, orang ini adalah orang yang pingin mau semuanya. 这好比有一种人，他们能够接受全部。 Orang ini menerima firman Tuhan dengan sukacita dan bergembira. 他欢喜快乐的接受神的话。 Orang ini ingin menekuni dan mengasihi Tuhan dan ingin terus belajar firman Tuhan. 这个人要很努力的要去学习上进，然后遵守神的话。 Tetapi saudara, pada saat yang bersamaan dia juga menginginkan dunia. 可是同时呢，他也愿意去寻找这个世界。 Pada saat yang bersamaan dia juga ingin hidupnya menuruti akan keinginan kedagingannya. 同时呢，他的生命里头，他要顺着他肉体的情欲， Dia ingin hidup menurut keinginan roh. 他要顺着他的灵， Tetapi dia juga ingin hidup menurut keinginan dagingnya. 他要顺着圣灵，可是他也要顺着他肉体的情欲。 Dia ingin hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan surga. 他要按照天国的质量来生活。 Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga ingin terus menikmati keduniawian yang sangat kuat. 可是同时呢，他要享受这个世界的一切。 Kedua hal ini bertumbuh bersama, saudara. 这两种的事情呢，一起同时的进展。 Tetapi akhirnya benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. 可是到后来呢，上帝的话的种子不能够再成长了， Karena dalam hidup orang itu tidak ada pertobatan. 因为在他生命里面没有一个悔改的 Dia 态 hidup 度。 dalam dosa, dia hidup di dalam kedagingan, dia hidup di dalam keduniawian yang 他活 sangat 在 kuat. 罪里面、情欲里面，然后犯罪里面。 Benih yang keempat yang jatuh di tanah yang subur. 然后第四呢，就是落在好土、肥沃土的种子。 Saudara, inilah yang kita harus bangun di dalam hidup kita. 这就是我们必须在我们的生命中要建立的。 Matius pasal 13 ayat ke-8 mengatakan bahwa benih itu jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. 马太福音第13章第8节说：“又有落在好土里的，就结实。” Lalu di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-15 然后在路加8章15节 dikatakan benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. 那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐做结实。 Saudara, inilah sikap respon daripada firman Tuhan yang paling baik.
这就是听神的话最好的反应。 Tipe benih yang jatuh di tanah yang subur. 这就是落在肥沃好土的种子。 Ketika kita mendengar, artinya adalah kita memahami apa yang disampaikan oleh firman itu. 当我们听的时候，意思是说我们了解所传讲的， Kita peduli dan ingin tahu apa maknanya bagi kita. 然后我们很专心的愿意知道什么含义， Lalu tidak hanya mengerti saudara, Dan kita hao- melangkah lebih jauh. 不单单只是了解，可是我们更想更加的了解去发挥， Yaitu kita menyimpannya di dalam hidup kita. 就是我们把它藏在我们的生命里面， Kita merenungkannya, mengingatnya. 我们反复的思想， Kita memeliharanya di dalam hidup kita. 我们持守在我们的生命里面， Kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. 我们成为一个行道的人。 Dan tidak hanya itu saudara. 不单单如此， Kita juga menularkan firman itu kepada orang lain. 我们就把这个神的话也传达给别人。 Hidup kita di dalam firman menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga ingin seperti kita. 我们活在上帝的话，成为一个很建设性的一个生命，能够影响别人。 Kita membawa orang untuk tertarik hidup di dalam firman 我 Tuhan. 们能够影响带人跟我们一起，来遵行神的话。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， seringkali kita memfokuskan dan mempermasalahkan adalah tentang pengkhotbahnya. 我们常常焦点是放在讲员的身上， Pengkhotbah ini tidak baik. 这个讲员讲得不好， Firman-nya tidak berbobot, 他讲的道没有深度， mengantuk. 我感觉到很打瞌睡。 Tetapi saudara tidak kritis terhadap diri saudara ketika mendengar firman itu. 可是你对自己的要求没有真正的去要求。 Padahal sikap kita meresponi firman Tuhan itu sangat penting sekali. 其实我们对神的话的态度是占领一个很重要的角色。 Khotbah itu bisa baik luar biasa. 讲道可以讲得非常非常的棒， Tetapi dia baru berjalan separuh perjalanan. 可是他只是走到半路而已。 Kalau tidak diresponi dengan baik seperti benih yang jatuh di tanah yang baik itu. 可是听到的人没有好的反应，就好像种子落在不好的土。 Maka tidak ada gunanya khotbah yang baik luar biasa itu karena tidak mengubahkan pendengarnya. 因此，无论很好的道没有作用，如果听的人没有改变生命， Dan tanggung jawab untuk berubah itu bukan pada pengkhotbah, 改变的责任不在于讲员， tapi terletak pada diri kita yang mendengarkan 是 khotbah 在 itu. 于每一个听到的人。 Saudara, ketika saya merenungkan akan perumpamaan tentang penabur tanah yang baik ini, 当我思想撒种比喻有关落在好土的种子的时候， saya mengkaitkannya dengan konteks kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. 我就把它牵涉联想到现在我们所面对的疫情。 Saudara, saya menjumpai bahwa masa pandemik ini merupakan sebuah evaluasi terhadap bagaimanakah sikap kita mendengar firman Tuhan. 我觉得这个在疫情当中成为我们的一种反省，我们对神的话的态度是如何。 Selama ini kita termasuk pendengar yang tipe apa? 这一向来我们成为哪一种型的听到者呢？ Apakah seperti tanah yang di pinggir jalan berbatu semak berduri atau tanah yang baik ketika mendengar firman Tuhan? 是不是像那一些落在路旁的，还是经济上的，还是在前途上的人呢？ COVID-19 menunjukkan kita seperti apa kita. 新冠病毒呢，告诉我们我们是哪一型的人。 Saudara, kalau kita melihat khotbah di bukit, kalau kita melihat khotbah Tuhan Yesus di bukit, 当我们查看主耶稣登山宝训的道， khotbah yang luar biasa itu ditutup dengan dengan perumpamaan dua macam dasar bangunan. 然后他的登山宝训有用一个来结束，就是两个建造。 Yesus katakan orang yang mendengar khotbah
dia lalu melakukannya seperti membangun rumah di atas batu. 主耶稣说：“听了上帝的道，然后遵守的人，就好比一个人把房子建在磐石上。 Ini tipe tanah yang baik. 这是算一个好土。 Tetapi Yesus juga berkata, mereka yang mendengar khotbah saya tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan membangun rumah di atas pasir. 主耶稣也说，当听了神的话没有遵守的人，就好比一个人把房子建在沙土上。 Saudara, rumah kehidupan rohani saudara dibangun dari firman Tuhan yang saudara dengar. 我们生命的建筑呢，就是建立在上帝的话上面。 Tetapi apakah saudara mendengar dengan baik, bersikap dengan baik, belum ketahuan sampai banjir kehidupan itu datang? 我们是否也没有好好的听呢？这个事情还没有发现，当那个灾难还没有来到的时候。 Dalam hidup yang aman-aman aja saudara, orang yang mendengar firman dengan baik dengan orang yang tidak mendengar, kelihatan hidupnya sama aja. 当生命还在舒适当中的时候，一个好好听到跟没有好好听到的人是分别不出来的。 Tetapi akan terlihat ketika berbagai krisis menghantam hidupnya. 可是当危机来到的时候，就可以发现了。 Seperti Yesus katakan, rumah itu tampaknya sama dibangun di atas batu, dibangun di atas pasir, tetapi kelihatan ketika banjir dan badai itu datang. 好像主耶稣所说的，一个房子建在磐石上或沙土上，是没有人能够看得出来的，除非当危机来到的时候。 Maka saya katakan COVID-19 akan menunjukkan kepada kita selama ini bagaimana sikap kita mendengar dan berespon firman. 所以呢，疫情当中，让我们可以反省，这一向来我们听神的话的态度是如何呢？ COVID-19 luar biasa mengubah hidup kita. 新冠病毒真的改变了我们的生命， Dia mendatangkan krisis demi krisis di dalam kehidupan kita. 它带给了我们生命有很多的危机。 Saudara rasa takut, khawatir, kecemasan menggoncang hidup kita. 你感觉到恐惧，你感觉到害怕，这一些震撼了你的生命。 Masalah bermunculan di dalam hidup kita. 你的很多的问题出现在你的生命里面。 Saudara, disinilah terlihat peran daripada firman yang pernah kita dengar itu. 在这里，我们就能够看到我们所听到的神的话所扮演的角色。 Apakah hidup kita kokoh di atas batu itu atau hidup kita dibangun di atas pasir? 我们的生命是不是已经坚固了，或者我们的生命只建在沙土上呢？ Apakah harapan atau keputusasaan yang lebih banyak menguasai hidup kita? 是哪一个控制我们的生命？是盼望呢，还是迹象呢？ Apakah damai sejahtera tetap ada di tengah-tengah berbagai krisis itu? 是不是在疫情当中，我们仍然有平安呢？ Apakah kita punya jiwa yang kuat? 我们是否有一个坚固的生命呢？ Saudara, itu tidak bisa dibangun dalam sekejap. 这一切不能够在一刹那的时间坚固的。 Itu dipupuk dari firman yang kita dengar hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. 这是每一天、每一夜、每一年，我们在神里面所培养出来的。 Kalau saudara tidak pernah serius dengan firman Tuhan, 如果在神的话上你没有下功夫，很原力去学的话， saya ragu kita mempunyai jiwa yang kuat di tengah-tengah krisis ini. 我很忧虑，我们真的没有一个坚固的信心。 Saudara, saya juga diingatkan di tengah konteks pandemi ini, 在这个疫情当中， maka kita harus menjadikan firman Tuhan itu dasar kehidupan kita. 我们要让神的话成为我们生命的根基。 Kita tidak tahu ke depan ini sampai berapa lama vaksin ini baru diketemukan. 我们不知道在前面我们要等多久，预防针、特效药才能够出来。 Kita tidak tahu berapa lama ketidakpastian ini terus ada di dalam hidup kita. 这个很不稳定的事情，我们要等多久？ Saudara, hidup kita goyah. 我们的生命正在摇动， Hidup kita rapuh.
我们的生命是那样的脆弱， yang sewaktu-waktu bisa runtuh dengan kondisi yang tidak pasti ini. 我们在这个不稳定的状况，我们随时会垮下去。 Maka kita butuh pegangan dan dasar berpijak yang kokoh untuk membangun 所 hidup. 以我们很需要一个很坚固的根基， Supaya tidak terus goyang dan bisa runtuh. 让我们不再被震动，然后我们倒下去。 Maka kita butuh untuk dekat dengan Tuhan. 所以我们需要的亲近我们的主， Kita butuh untuk kenal dengan Tuhan. 我们需要亲近我们的主。 Dan itu tidak bisa tidak kita harus menghampiri firman Tuhan. 这我们必须要亲近上帝的话， Belajar firman 我 Tuhan. 们要学习神的话。 Saudara, saya berpikir banyak kali kecemasan, kekhawatiran kita, hidup kita goyah karena ketidaktahuan kita. 我能够了解，在我们的生命当中，很多的恐惧、忧虑震撼我们的生命，让我们摇动了。 Ketika kita tahu Tuhan menyertai kita dan apa yang diperbuat Tuhan terhadap kita, 当我们知道神为我们做了什么， maka kita menjadi kuat dan berani. 我们会变成一个很勇敢、很坚固的人。 Saudara, Tuhan berkata kepada kita, 主要对我们说 "Mari datang kepadaku yang letih lesu. 你们劳苦当重担的人都到我这里来， Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." 我要给你们得到安息。 Saudara tidak tahu kalau Tuhan bisa memberikan kelegaan kalau enggak saudara membaca firman Tuhan. 你不知道神能够给你安息，如果你没有好好的读神的话。 Tuhan berkata bahwa burung di udara aku pelihara, masakan kamu tidak aku pelihara. 主耶稣说：“天空的飞鸟，我都保护它们，何况是你呢？” Artinya Tuhan tetap bersama saudara, memelihara saudara di tengah krisis ekonomi ini. 这告诉我们说，在经济的危机里面，神仍然的保守我们，与我们同在。 Saudara tidak akan tahu janji pemeliharaan Tuhan kalau saudara tidak membaca firman Tuhan itu. 我们不知道上帝的应许要保守我们，如果我们没有读神的话。 Tuhan juga berkata, 主也这么说。 "Sebab Tuhan aku sendiri akan berjalan di depanmu. 主说他要走在我们的前面， Aku sendiri akan menyertai engkau. 他自己亲身要与我们同在， Aku tidak akan membiarkan engkau. 他不会撇下我们， Aku tidak akan meninggalkan engkau. 他绝不会离开我们。 Janganlah takut, janganlah patah hati." 所以你们不要胆怯， Itu Tuhan katakan melalui firman-Nya kepada kita. 这是上帝对我们说的话。 Bagaimana saudara tahu kalau saudara tidak mendekati firman Tuhan? 你如果没有亲近神的话，你哪里会知道呢？ Dan kita melihat juga firman Tuhan berkata kepada kita 我们也有看到神的话对我们说， bahwa Tuhan tahu bahwa rancangan-rancangan yang ada pada diri kita 因为我们知道神怀的意念是什么的意念， bukan rancangan kecelakaan, 并不是降祸的意念， tetapi rancangan masa depan yang akan memberikan harapan kepada kita. 就是一个是给我们充满盼望未来的一个意念。 Saudara, begitu banyak kebenaran Tuhan yang bisa mengokohkan kita untuk berjalan di masa sulit ini. 有很多上帝的话能够兼顾我们，让我们能够走过这一切的危机里面。 Tetapi kita tidak tahu. 可是我们都不知道， Sehingga akhirnya kita goyah di tengah-tengah krisis ini. 到最后呢，我们在这个危机上面，我们动摇了。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika menyiapkan khotbah ini, 当我预备讲章的时候， saya teringat akan kesaksian yang saya dengar. 我记得我曾经听过一个见证， Orang anak Tuhan yang terkena tsunami di Palu. 就是在巴鲁有一个上帝的儿女，他遭受了那个海啸。 Saya mendengar cerita bagaimana anak Tuhan itu, saudara, restorannya habis dihantam tsunami itu. 我听到他的那个餐厅就被这个洪水所 Kita COVID-19 belum 毁 apa-apa. 了。我们只是疫情没什么，跟他比， Hotelnya habis dihantam tsunami dan gempa di Palu itu. 他的酒店全部被那个这些海啸被毁掉了。 Kita memang berhadapan dengan krisis COVID-19, kesehatan, ekonomi, tetapi kita masih belum
terlalu dibandingkan dengan orang ini. 我们所面对的是疫情，而且经济的一切危机，比不上他那个人。 Dalam kesaksian itu, dalam cerita itu dikatakan bersyukur Tuhan tidak men-shutdown hidup saya. 他在他的见证的时候，他说他感谢主，上帝没有停止他的生命， Tetapi dia hanya mereset hidup saya seperti komputer atau HP di reset kembali. 上帝只是重新的整顿，就好像电脑重新开机一样。 Dan dia katakan sekarang saya bisa melihat hidup dengan kacamata yang berbeda. 他说：“今天我可以能够用另外的眼光来看这个生命。 Sekarang saya bisa melihat bagaimana besarnya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saya. 现在我可以看到上帝在我生命里面的恩典是何等的大， Dan saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. 然后我要一生一世的侍奉我的主。” Saudara, dari mana kekuatan itu? 弟兄姐妹们，这个能力是从何而来呢？ Dari mana sudut pandang itu? 这样的眼光是从何而来呢？ Tentu dari Allah Roh Kudus. 当然是从圣灵上 Tapi 帝 sekali 来的。 lagi saya katakan Allah Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. 可是我要说，圣灵的工作是借助神的话而来的。 Dia bekerja melalui benih-benih firman Tuhan yang ditabur, yang saudara responi sebagai tanah yang baik itu. 他借助上帝的话的种子撒在那个好土里面，圣灵而工作。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， marilah kita membangun hidup kita di masa depan ini 让我们好好的来建立我们的生命， dengan memiliki sikap yang baik terhadap pemberitaan firman Tuhan. 就是接着听神的话，拥有一个正确好的态度。 Karena dia akan membuat hidup kita kokoh, 因为它让我们的生命能够坚固， menjalani hari-hari kita di masa pandemik ini. 让我们在疫情当中能够好好的度日。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. 愿神祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. 主，我们感谢你，你今天对我们说话。 Kembali Tuhan mengingatkan kami, 主，你再一次提醒我们， benih firman Tuhan itu punya kuasa. 神的种子是带有很大的能力， Tetapi benih firman Tuhan itu tidak akan menjadi apa-apa ketika kami meresponinya dengan buruk. 可是如果我们的反应是不好的反应，那神的种子是没有。 Ketika hati kami, hidup kami tidak menjadi tanah yang baik buat firman Tuhan. 当我们的生命里面并不是一个好土， Tolong kami ya Tuhan, 主啊，求你帮助我们， untuk mengubah sikap kami 让我们能够改变我们的态度， dan untuk mendisiplin hidup kami, 让我们的生命很有纪律。 khususnya setiap kali kami membaca, mempelajari dan meresponi firman Tuhan. 尤其当我们学习主的话、回应主的话的时候， Terima kasih Tuhan, 谢谢主， hanya di dalam nama Tuhan Yesus 我们奉靠主耶稣宝贵 kami 名 telah berdoa. 我们献上我们的祷告， Amin. 阿门。 Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 让我们与历代众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经回想我们受洗时的承诺。 Kita akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我们先用印尼文来宣告。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，有童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. 请坐。 Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Andi. 代祷事项，我们请黄牧师来带领。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Meskipun di masa-masa yang sulit dan susah ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami terus akan berusaha membangun hidup kami dengan baik. Tuhan, kami terus memohon akan pertolongan dari Tuhan. Berkatilah pemimpin negara kami di dalam mengatasi akan wabah pandemik ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemerintah dengan gugus depan COVID-19-nya mampu mengatasi krisis-krisis yang terjadi oleh karena COVID-19 ini. Tolong beri hikmat ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi warga Indonesia untuk mereka juga punya kesadaran untuk memerangi akan COVID ini, menjaga jarak, memakai masker supaya penyebarannya tidak terus-menerus terjadi. Kami terus berdoa kepada Tuhan, biarlah vaksinnya segera boleh diketemukan dan pandemik ini boleh segera berhenti. Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami terus berdoa untuk seluruh orang yang mengalami krisis, terutama krisis ekonomi. Tuhan, tolong mereka yang mengalami masalah di perusahaan, mereka yang mengalami PHK, yang dipotong gajinya. Tuhan juga terus menolong menguatkan mereka bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Mereka juga bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi ini. Biarlah kami boleh saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit oleh karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberi kekuatan dan menyembuhkan. Kami terus berdoa berharap jangan lagi banyak orang yang jatuh korban dan meninggal karena COVID-19. Berkatilah setiap jemaat kami ya Tuhan, mereka yang bergumul dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi. Biarlah gereja Tuhan boleh tetap terus ada menjadi saluran berkat, tidak hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat bisa mengumpulkannya, lalu memasukkannya ke dalam amplop, lalu diberikan pada saat kita beribadah di gereja. Atau jemaat sekalian bisa mentransferkannya ke account bank masing-masing gereja saudara. 现在是奉献的时候，我们的奉献可以汇到各自教会的账号，或弟兄姐妹的奉献可以装进信封。当我们能够回到教会时，再把信封交给教会。 Nas firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 奉献经文记载哥林多后书9章7节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。 Mari kita menjalankan persembahan, diiringi pujian, ku persembahkan hidupku. 我们唱诗赞美主。 Ku
ini aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah kondisi kami yang saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya dan kami terus memiliki pengharapan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang semuanya juga berasal daripada-Mu juga Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini dan bisa dipakai untuk perluasan pelayanan dimanapun. Dan kami terus berdoa Tuhan kiranya setiap kami boleh memberikan hidup kami untuk menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mohon agar Tuhan terus memakai hidup kita seluruhnya dan seutuhnya hanya untuk dipakai oleh Tuhan. 结束崇拜会之前，让我们求主使用我们整个生命，单单被主使用。 Mari kita angkat pujian, pakai hidupku. 我们唱诗356首。 Mari kita semua memberikan hidup kita, seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberikan kepada saudara kekuatan dan penghiburan, damai sejahtera dan sukacita, serta hikmat bijaksana di dalam melewati hari-hari di depan ini, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Demikianlah ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 我们的崇拜会到此，愿主耶稣祝福我们大家。